Kita jumpa Bye. Kenapa tak boleh start ni? Pagi-pagi buat hal pula. Ayuh. Sesh nak bagi tahu hari ni lambat. Kita buat hal. Doi. Oi, Isha. Kereta rosak? Oh, okey. Akan sampai. Sekejap lagi. Okey. Isha punya kereta rosak. A few moments later. Isha, are you okay? Hello. Apa khabar? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang-petang kepada anda semua. Saya K daripada tim QPAC ke udara kali ini dalam rancangan petang-petang bersama Cat. Ya. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua sihat-sihat sahaja. Terima kasih kepada anda kerana menonton rancangan kita kali ini. Setiap hari bersama Cat bersama Cat, petang-petang bersama Cat. Alright. Hari ini saya menggantikan beliau selaku host pada hari ini. Encik K, kalau orang biasa panggil Bos K pun boleh, Encik K pun boleh, K pun sahaja pun boleh. So terima kasih kepada anda yang join dan nampaknya belum apa-apa lagi sudah ada 6,000 mata memandang. Wah. Terima kasih yang support dan masih setia bersama tim kita. Alright. Hari ini kita ada tetamu undangan yang sangat special yang kami jemput dari negeri Perlis. Business owner ni datangnya dari Perlis. Beliau mungkin anda belum kenal tapi kita akan kenalkan pada rancangan pada kali ini. Jadi dengan adanya platform macam ni, sekurang-kurangnya kita dapat promote kita punya pelanggan-pelanggan kita dengan anda. Mungkin anda boleh kenal bagaimana mereka punya inspirasi perjuangan mereka dalam perniagaan dalam platform industri pembuatan makanan. Okey, sebelum saya nak teruskan dengan lebih panjang lebarnya, jadi hari ini saya nak perkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya K, selaku CAM tim QPAC. Hari ini saya menggantikan Cat, selaku founder QPAC Malaysia dalam rancangan petang-petang bersama Cat. Kita akan ceritakan lebih lanjut nanti selepas mukadimah yang saya buat ni. Okey, sebenarnya hari ini kita nak berkongsi pada anda bagaimana kita nak bagi anda lihat dengan lebih jelas bagaimana kita punya platform dalam packaging ni boleh memberikan satu impak yang besar kepada perniagaan, tak kira lah perniagaan makanan ataupun bukan makanan. Okey. Jadi QPAC adalah satu company, organisasi yang julung-julungnya memberikan satu servis dan perkhidmatan yang lebih kepada business owner, upgrade packaging supaya nampak lebih cantik dan lebih wow itu. Dan selain daripada itu kita akan nampak kita akan cari satu kaedah bagaimana kita nak menjimatkan kos packaging beliau atau kos packaging untuk usahawan-usahawan yang berminat bersama dengan kita. Nampaknya petang ni saya makan budu, mulut saya dah berbelit-belit lah. Aduh. Okey, adakah tetamu undangan kita tu dah bersedia ke udara atau belum? Belum lagi Sudah kan? Saya harap kita punya guest, tetamu kita, okey, hari ni saya nak memperkenalkan kita punya tetamu undangan daripada
Perlis daripada Perlis, business owner yang dah lama juga berkecimpung dalam perniagaan makanan. Tapi hari ini kita jemput beliau untuk sharekan dia punya pengalaman dan bagaimana kita nak melihat beliau, bagaimana beliau naik daripada satu tangga ke satu tangga. Okey. Dengan ini kita menjemput, saya panggil Kak Daris saja. Jadi lebih senang kita panggil Kak Daris saja daripada Salam Global. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dengar juga Alhamdulillah. Sihat ke Kak? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ya, saya dengar Kak pagi-pagi ni dah keluar, dah fly sana, dah fly sini kan. Sibuk kan dengar cerita. Ya, Pergi sana, pergi sini kan. Tak apa. Satu hari nanti Kak tak perlu fly lagi, akan duduk je. Orang lain yang fly kan. Okey Kak, hari ni macam mana ni cuaca dekat sana, dekat Perlis? Okey tak hari cuaca? Bagus tak? Hujan ke, panas ke? Oh, Perlis. Dalam 2-3 hari ni, seminggu-minggu ni memang mendung, hujan je. Kadang-kadang ada juga cuaca panas. Tapi start je kata orang boleh cakap. Start je. Ya kan? Yelah. Apa? Yang penting jangan mendung. Dalam bisnes kita jangan mendung kita nak biar bisnes kita cerah selalu Yes. Okey Kak, sebelum kita nak memperkenalkan Akak lagi sekali. Akak Daris sebenarnya founder kepada Salam Global, iaitu syarikat yang pembuatan makanan mungkin Akak nanti boleh perkenalkan diri Akak lebih lanjut. Akak punya nama company, produk apa Akak buat dan berapa lama dah Akak berkecimpung dalam perniagaan makanan ni? Silakan. Okey, pertama kali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Penang dan seluruh Malaysia. Mudah-mudahan kita di negara dan di Johor dan buat 19 sekarang ni dekat SOP. Okey. Sekarang Salam Global Social ditubuhkan pada 29 bulan 2019. Oh, 2019. Ya. Dah lama Dah hampir nak 2 tahun rasanya kalau bulan 10. Lama juga. Itulah struggle dekat tu. Kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Salam Global Social kat kami ada melahirkan iaitu satu produk yang produk kami sendiri, yang kami cipta sendiri, iaitu produk sejenis krepek krepek popia cheesy white suku. Branding dia tu memang orang akan tertanya-tanya, kenapa selalulah saya, kenapa Kak white suku? Itu yang kita nak dengar kan. Jadi Akak mungkin boleh ceritakan kenapa Akak memilih jenama Y Suku. Kenapa tidak nama lain? Okey. Silakan Kak. Jadi itulah nama dia, rezeki kita tak tahu kat mana-mana. Starting and moving kita tak tahu kalau dikatakan tak satu kejadian ataupun insiden yang berlaku tanpa kita sedar, iaitu isteri dia ada sejarah dia adalah permintaan daripada anak saya sendiri. Masa tu anak saya bersekolah lagi di tingkatan 4. Sebab masa sekolah, balik sekolah, dia menumpang kawan-kawan dia. Semualah yang menggunakan motor walaupun dia budak perempuan, tapi itulah orang cakap ada impian macam tu. Ada impian dia desak pada saya, Bu, kalau Bu belilah motor Kak Ustaz Y Suku. Senang dia bagi tahu kita tak tahu macam mana, betapa susahnya nak memilikikan sesuatu benda tu tanpa kita usaha. Betul. So saya bagi dia slow talk kat dia. Bukan mudah mendapatkan sesuatu benda tu bukan mudah. So saya bagi dia satu input and then I sit down and talk to her. Cakap dengan dia macam mana nak dapat apa yang dia impikan. So you have usaha. Usaha nak dapat. So saya tengok kepakaran dia. Dia mostly kalau perayaan ke apa-apa ke, dia buat kopiah tu memang laku-laku. Masa masa perayaan ke kan. Masa berapa umur anak Kak ni?
Berapa umur anak akak? Masa tu dia 3 4 lagi. Oh, dia dah pandai buat kuih baguslah. Dia buat popiah cheese tu lah, popiah cheese lah. Nak dinamakan satu rezeki ya. So saya bagi tahu kat dia, why not Usna, you jual popiah cheese ni. Dia tak confident langsung, dia tak confident. Dia cakap apa? Ibu, mana ada orang nak beli? That's it. Ibu mana? Mana siapa nak beli? Macam tu. Yelah, kalau boleh mak saudara kawan tu je. So, kita tak tahu rezeki, saya beritahu kat dia. Tak apa, kita cuba dulu, kita usaha dulu dan nawaitu kepada Allah. Betul. Kat dia itulah. So, masa tu, dia pun dengar cakap saya. So, kami buat sikit dalam 10 botol. Introduce kepada kawan, kepada si cikgu dan siapa mengenali Husna. Dari situ, Alhamdulillah, daripada orang cakap balang dulu iaitu balang tak ada ilmu, orang cakap orang tak ada satu orang cakap yelah pada packaging sekarang ni itulah nama dia, satu kejadian dari izin Allah tu dinamakan satu rezeki. Itulah Cheesy White Suku tu daripada balang tu kepada packaging yang menarik sekarang ni dengan izin Allah. Alhamdulillah. Maknanya dah bermulanya dengan kenal jual produk tu dengan kenalan dengan cikgu-cikgu ke ataupun dengan kawan-kawan rapat mula-mula kan. Lepas tu betul. baru nampak ada permintaan, ada demand dia punya order kan. Betul. Jadi dalam pembikinan tu apakah akak punya maksud saya dari segi dia punya rintangan dia sepanjang proses nak pembikinan atau nak memperkenalkan jenama akak ni kepada pelanggan? Apakah dia punya halangan-halangan atau rintangan ataupun roadblock? Banyak Kak rintangan dia, bukan senang. Kan. Okey, benda-benda macam ni yang kita nak dengar ni sebenarnya. Mungkin boleh berikan satu impact ataupun inspirasi kepada penonton-penonton kita bagaimana nak mulakan perniagaan dan bukan senang nak mulakan perniagaan. Jadi betul. Dengan adanya semangat yang kuat, dengan adanya impian dan matlamat yang jelas, yang ada satu benda yang orang kata yang betul kita nampak dengan kita punya impian tu betul-betul mau buat, nak capai satu benda tu baru kita jadi kan. Kalau main-main ni kita tak dapat. Okey. Mungkin akak boleh ceritakan sikit. Okey. Sebab saya ni berasal daripada Miri Sarawak. Okey. Setelah saya berhijrah di Perlis selama 9 tahun. Saya masa tu memang tak ramai mengenali orang Perlis ni. Tapi orang cakap kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 daya, cakap betul tak? Betul. Dengan muka tak malu, saya ambil balang tu pergi satu kedai ke satu kedai. Wow. Sampai saya ingat lagi, masa tu dekat Agro Bazaar Polis, jalan Senar, Alus Senar macam tu. Dia banyak advice saya. Dia cakap, Kak, betul ke Kak nak berniaga ni? Dia cakap, ya betul. Okey, dia bagi satu macam guide untuk kakak tau. Okey, dia just bagi basic je. If kakak nak betul-betul niaga, packaging ni kena buat macam ni. Ada contact number. Yes. Okay, nutrition. So senang orang nak menghubungi kita cakap tu. So saya tak ambil pandangan yang negatif. Saya ambil yang positif. Sebab daripada situ kita boleh belajar. And then setelah tu saya beritahu kat dia. So tuan, so terima tak barangan saya ni? Saya nak sebagai ejen lah, macam order atas kat kedai. Dia cakap macam ni lah Kak, akak baiki dulu ni, insya-Allah saya akan ambil. Yang tu lah usaha Kak, orang cakap kalau tak buat sungguh-sungguh takkan jadi. And then ambil benda tu adalah input yang baik pada kita. Kita tak tahu kelemahan kita. Okay? Orang yang kat luar tu sedar apa kelemahan kita. So saya rasa apa orang bagi negatif ke, apa ke buatkan pandangan yang positif. So itulah, dari situlah orang cakap
beradanya kat sini. Inilah dia. Izwan. Itulah dia kan. Ini dia cabaran dan rintangan yang kita hadapi sepanjang kita nak tubuhkan perniagaan, bagaimana dia punya halangan yang sangat besar. Kita nak pergi proses satu tangga tu bukan senang, bukannya mudah, betul tak Kak? Jadi dengan ada firstly, jangan malu dan jangan segan. Sebab niat kita kita ni dulu rasa kenapa aku buat macam ni? Untuk apa? Kita kena ada niat yang baik. Kita kena ikhtiar. Lepas tu kita kena lepas tu kita kena ada mentor yang tu berguru meskipun kat dari berniaga pun kena ada guru betul Yes. Kena ada guru, kena ada mentor semua Wah, nampak bukan kita masa zaman sekolah dulu nak kena belajar. Betul. Aduh. Ini pun alhamdulillah lah, negeri polis alhamdulillah polis kat di sini banyak bantuan kerajaan telah bantu. Dan usaha dekat polis pun banyak juga yang sharing tak kedekut. Memang friendly So kami betul. Macam itulah. Okey, terima kasih Kak. Sebelum saya nak tanyakan soalan-soalan yang lebih mencabar lagi, saya nak minta kepada penonton-penonton kita yang bersama kita petang ni supaya anda tolong like, tolong share, share banyak-banyak, share banyak-banyak supaya kita nakkan sesi kita kali ni biar orang nampak, biar orang ramai nampak. Saya tak langsung kita dapat bantu juga kita punya business owner ataupun dalam rancangan ni supaya orang nampak lebih lihat kita punya rancangan ni nampak ada satu input yang baik, boleh mendatangkan dia punya macam knowledge yang lebih lah pada kita kan, betul tak Kak? Jadi terima kasih kepada anda yang dah share, like dan juga komen-komen kat situ. Okey. Jadi Kak, sepanjang akak buat perniagaan ni, akak betul-betul akak buat seorang-seorang ke dengan anak atau macam mana? Akak dulu sebab akak dia bekerja sama dengan Usna sekali dengan anak-anak lah. Ada anak yang pertama, yang ketiga and then anak yang keempat, yang kelima, biasalah ramai anak ni. So dari situ saya nak benda tu contoh dia apa yang saya buat dia orang tengok. Untuk apa? Di situ mungkin boleh menghasilkan satu, kenapa ibu buat macam ni? Macam ni kan ada satu impact yang besar tau kalau dia berfikir buat. Sebab seorang ibu ni dia nak buat yang terbaik untuk anak-anaknya. Percayalah. Dan kepada nak menolong keluarga dia dan justrunya adalah salah satu untuk membahagiakan orang tua kita. Betul. Saya tak langsung kita tolong ibu bapa kita carikan pendapatan untuk kita juga betul tak? Itulah dulu kan, bila zaman-zaman susah dulu saya pun teringat juga ada zaman-zaman susah kita dengan orang tua kita masa zaman sekolah. Lepas sekolah tu kita tengok orang tua kita struggle untuk cari duit macam itulah kan. Bukan senang kan. Bukan senang. Kita nak bantu family kita. Tapi dengan adanya mula-mula main-main je kan. Akak mula-mula saya nampak produk akak ni main-main je. Slow-slow, gentil-gentil orang kata. Lepas tu pergi hantar kat kawan-kawan kata sedap lah apa semua. Lepas tu tiba-tiba jadi bisnes jadi macam mana akak punya pemikir boleh terlintas daripada main-main macam tu tiba-tiba nak jadi yang serius dalam bisnes ni. Macam mana akak boleh sampai satu tahap, apa yang akak boleh akak buat sebenarnya? Sampai akak boleh fikir sampai nak ke satu tahap bisnes yang besar lepas ni. Ada tak apa perancangan dan impian-impian akak akan datang? Okay. InsyaAllah. Sebenarnya akak ada permintaan daripada overseas. Dan juga ada permintaan daripada outlet di Johor. So, InsyaAllah walaupun masa Premier ni kita buat secara online. Dan sebenarnya walaupun kita sekarang Premier ni dalam masa MCO, kadang-kadang ada jugalah bukannya tak ada, memang ada dia punya impact tu impact daripada Premier sekarang ni. Susah nak dapat macam bahan-bahan mentah kita stuck, berbagai ada sedikit, bukanlah banyak, ada sedikit, tapi boleh lagi konsisten lah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okey, kepada anda yang baru join kita punya streaming live kita di Facebook page QPAD Malaysia, saya minta anda tolong komen-komen. Kalau ada soalan, anda boleh kemukakan soalan di ruangan komen. Dan juga saya nak minta jasa baik anda semua, anda sharekan seberapa banyak, share lah di mana-mana supaya orang lain nampak kita punya streaming ni kan. Kita punya rancangan petang-petang bersama Kat sebenarnya. Ni bukan rancangan saya tapi rancangan Kat. Saya menggantikan beliau sebab atas ada tetamu khas yang kita jemput itu mungkin sesuai dengan kita. Jadi saya je lah yang lebih baik, saya yang temu ramah kan. Okey, ini adalah satu sesi rancangan yang ke berapa Gayo? 27 nampak? Ke rancangan yang ke-27 dah. Maknanya kita dah berjalan dah lama, dah sebulan dah rancangan kita ni Jadi kita rasa macam teruja sangat dengan kita punya sesi talk ni. Nampaknya berjaya juga kita bagi orang nampak dekat luar secara tak langsung kami memperkenalkan produk-produk founder yang pernah berurusan dengan kami. Kami jadi partner, bagaimana kami bantu mereka menjayakan hasrat mereka daripada zero to hero, insyaAllah kan. Kita harap semua jadi hero esok Okey, mungkin akak boleh memperkenalkan sikit. Okey, sebelum tu akak buat satu je produk. Betul? Sekarang ni dah ada 3 produk betul? 3 produk. Okey, kalau macam tu boleh tak akak share kepada kami, pada audience satu-satu produk akak yang mungkin diorang boleh nampak. Okey, satu-satu akak boleh. Okey, yang ni Popia Cheesy Waisuku di packaging by QPAD packaging dia flexible, senang nak bawa. So mostly dia kecil dan panjang, tinggi. So mudah tau. And then dia ada zip zap. Mudah. And then dia punya itu akak produk apa tu kak? Yang ni itu produk Popia Cheese. Popia Cheese. Okey, kepada anda yang dekat luar sana nak dapatkan Popia Cheese daripada Waisuku punya brand, anda boleh dapatkan direct terus ke dengan Akak Daris. Mungkin dia ada, nanti dia akan sharekan link ke situ ke, link nombor handphone ataupun contact number. Jadi siapa yang nak jadi agent, nak jadi stokis, boleh. Dia punya produk memang awesome, memang sedap. Saya dah cuba, cuma sekarang ni kita nak anda pula cuba kan. Cuba dulu baru tahu. Sekali cuba nak lagi. Pasti nak lagi lah benda-benda macam ni. Sambil-sambil duduk kat rumah sekarang tak boleh keluar. Duduk rumah makan. Makan je. Berat badan pun naik Dah naik dah kan. Sejak MCO ni berat badan dah naik. Saya pun dah penuh ni, perut saya dah ke depan dah ni. Aduh. Okey Kak, sambil-sambil kita memperkenalkan, akak kenalkan dulu akak punya produk satu-satu. Lepas tu baru kita ceritakan lebih lanjut tentang akak punya perjalanan bisnes tu. Okey, silakan Kak. Okey, ni produk yang kedua iaitu Tortilla Cheesy Waisuku. Tortilla tortilla chip ya. And then satu lagi adalah Popia pisang salai cheesy waisuku. Pisang salai? Cheesy waisuku. Dia dicampur dengan mis campur melo yang kita ada 3 produk kan? 3 produk. Wow. Okey, anda boleh lihat kat situ ada 3 produk pisang salai dan tortilla chip. Lagi satu apa nama Kak? Satu lagi? Tortilla chip. Pisang salai dengan Popia cheese. Popia cheese. Di situ anda boleh nampak kat situ di skrin. Sekarang ni tertera Popia cheese, pisang salai dan juga tortilla chip. Ada 3. Semua jenis cheese ni memang menggemukkan ni. Tapi best lah. Bukan makan selalu kan. Selalu je lah orang makan tak sedap pun habis. Betul. Anda ingat bukan motor saja Waisuku, tapi
Makanan pun ada nama Y Suku. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kenapa Y Suku diperkenalkan dalam makanan ni. Jadi saya nak anda semua kena jelas, kena betul-betul menonton kami. Kami ada lagi topik-topik lagi, topik menarik yang kami nak kupaskan, nak tengok sejauh mana Akak Daris dia punya perjalanan bisnes dia tu mencapai yang ditargetkan. Okey, dari satu boleh tak Akak ceritakan sekarang ni Akak punya pemasaran macam mana? Pemasaran Akak mungkin Akak direct sendiri ataupun ada ejen ke, ada stokis ke sekarang? Ya, sedia ada. Okay, saya pun ada buat offline and online. Saya ada outlet. Dan saya juga ada menggunakan platform Shopee, Agrobazar online. Dan seperti biasa, kita menggunakan WhatsApp juga, Google. Platform-platform. Macam ejen tak ada lagi Akak ada ejen? Ejen ada. Ejen ada dekat Selangor. Ejen mungkin Akak boleh sharekan pada ejen hari ni kita punya live ada tak? Ada share tak? Ada sharekan link, suruh dia orang pergi sharekan, terus klik komen dekat situ. Mana dia orang punya ejen? Mana ejen Akak ni? Saya nak nampak, saya nak tengok. Okey, mari kita tengok, support kita punya founder daripada Salam Global dari Perlis yang mulakan perniagaan baru berkecimpung dalam perniagaan macam cekedis macam cekedis lebih kurang makanan-makanan ringan. Tapi dulu kita kalau nak tengok makanan ni selalunya pada hari raya, tapi sekarang tak perlu lagi hari raya. Jadi alhamdulillah kan, kita tak perlu lagi tak perlu nak tunggu hari raya. Tak ada bermusim dah. Tak ada musim dah. Hari raya pun dah tak nampak sejak MCO ni. Betul. Okey Kak, Akak punya ni perancangan akan datang sebenarnya. Mungkin dalam tahun depan, tahun akan datang, mungkin Akak boleh ceritakan sikit kepada kami. Akak punya perancangan Akak. Silakan. Okey, perancangan saya insya-Allah mudah-mudahan semoga ada rezeki saya yang ada permintaan di overseas. Saya dapat melancarkan dengan berjalan baik. Dan kepada ejen-ejen dan outlet-outlet yang Kak Daris tak dapat ni lagi sebab kami menggunakan packaging yang baru sekarang ni. Ya. Wow. Terima kasih banyak kepada QPax. QPax ni memang wow lah QPax. I think dia punya packaging ni memang orang cakap puas hati Kak. Best, puas hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kami berikan yang terbaik lagi macam tu. Jadi Akak punya perancangan akan datang tu maksudnya apa yang Akak akan nak bina sebenarnya? Maksudnya perancangan pertama, kedua, ketiga untuk masa 3 tahun akan datang ke? Bagaimana Akak punya perniagaan ni? Mungkin Akak nak lebih daripada jangkaan daripada yang sekarang? InsyaAllah Akak akan memperluaskan lagi dengan pemakanan ni, dan kita tak tahu dua kita tahu mungkin kita ada lahirkan satu produk lagi daripada Salam Global Solution. Dan mungkin masa tu mungkin saya tak lagi ada, mungkin insya-Allah anak saya akan menggantikan saya, insya-Allah. Kita kena wariskan kepada kita punya, maknanya akak kena jadikan kita punya leadership kat bawah tu kan, jadikan mereka pula yang drive perniagaan tu. Habis tu akak punya permintaan daripada overseas ni dari mana Kak? Ada. Saya sekarang tengah ni lah usaha, and then tengah perjalanan proses, but masih dalam perjalanan insyaAllah. Kalau tak silap di Singapura. Wow. Di Turki. Wow, dahsyat Turki bukan calang-calang nampak je produk macam ni, tapi boleh tembus sampai ke luar negara Singapura dan Turki. Ada jalan dia. Jadi nantikan, tunggu akak punya sharing. Okey. Jadi akak punya perancangan tu mungkin kita nak lebih baik daripada sekarang, betul tak Kak? Tapi akak punya halangan-halangan tu memang kita memang tak boleh elak, memang kena ada. Ada je roadblock ni kita nak kena tembus kan. Jadi untuk masa akan datang ni akak ada tak berhasrat untuk nak upgrade lagi
packaging tu, maksudnya daripada yang sekarang ni nak lebih lagi, maksudnya dalam kategori dalam maksudnya packaging yang fleksibel ni dalam printing, ada tak? Yes, Boleh share kepada kami. Yeah, 100% mengatakan yes. Yes, So second ni memang kita buat okay. printing, the whole printing. I mean macam printing satu slot printing dengan packaging sekali. Saya akan memilihkan QPEX dan because saya tengok daripada kawan saya, because usahawan yang lain juga ada introduce QPEX kepada saya juga. So masa tu I think last years So I cuba melama sikit what is QPEX, you know. I buka Google. And then I call Yap, and then terjumpa lah Kate and Tuan K sekali yang orang punya saya. Ya. Sebab QPEX dia honestly lah, and then dia punya layanan service is very very friendly, senang dah berurusan. And then the test is kita cuma bagi satu gambaran, dia orang dah nampak dah apa kita nak. Macam tu. Betul? Yes. Kita explore jauh-jauh. Tak perlu risau, tak perlu gentar. Then QPEX will do the best for us. Wow. Untuk usahawan Slow Malaysia dan kita tak tahu who knows the overseas kan kita tak. Betul. Yes. Jadi sepanjang akak punya jumpa dengan saya tu, apa yang akak punya akak punya thinking terhadap saya masa ni by person ni kan, kita sembang-sembang, okay, akak boleh share pada dia orang kan. Benda-benda macam ni kita perlu share kan. Macam mana betul, akak jumpa sembang dengan saya punya lama, kadang sembang sampai 3 jam ada kan. Betul akak Ya, betul. 3 jam kami bersembang. Jadi kita nak masa tu baru nak kenal akak kan. Jadi betul lah, saya nak akak sharekan sikit lah pada audience. Okay. Firstly, saya jumpa Tuan K, and then the other staff is, but I deal with Tuan K sendiri. But thanks for Madam Kat, So actually Tuan K just say dia will service apa produk QPEX akan boleh bantu kepada kami lah, iaitu usahawan. So masa tu dia beritahu macam mana dan apa produk kita, dia akan suggest, and then dia akan suggest, and then kita pun bagi juga apa yang kita nak, and then dia akan bagi the good decisions, and then the good of you punya packaging, you know, because sebab kita punya imagine, and then kita punya tak mahir dalam packaging, dia orang is the right way. Dia ada the good advice to us. Dia orang akan tahu macam tu. So masa tu Tuan K bagi tahu saya, akak you have to do this and then this. Oh like that, because kita tak ada pakar kat situ. So kita serahkan kepakaran tu kepada yang pakar lah, QPEX. Tuan K sendiri. Terima kasih Tuan K. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Kak. Nampaknya akak dah ada sikit orang kata apa, sekurang-kurangnya ada trust kepercayaan tu yang penting sebenarnya. Kita jalinkan hubungan dengan pelanggan ataupun dengan klien supaya ukhuwah kita tu lebih bermakna, ada value kat situ, barulah kita boleh teruskan perjalanan bagaimana nak membantu tu kan. Kita lebih kepada banyak membantu lah. Bukannya lebih kepada nak menjual, tak ada. Kami tak ada jual apa pun, kami hanya jual servis kami. Dari segi konsultansi, maksudnya kita berundi, berbincang apa masalah yang berlaku pada setiap business owner. Kami akan cuba cari kaedah ataupun cari pilihan solution yang terbaik lah untuk klien kami sebab kebanyakannya semuanya dengan masalah. Betul tak Kak? Datangnya tak ada yang tak ada masalah, semua ada datang dengan masalah kan. Masalah yang macam tu, kadang-kadang bocor, kadang-kadang masalah tak cantik, nampak gemuk sangat lah, kita nak bagi kurus sikit ke. Macam tu kan. Betul. Okey akak, boleh tak ceritakan sikit pada kita apa yang tengah sedang berlaku sekarang dalam bisnes akak? Maksudnya yang terkini lah, apa yang akak buat sebenarnya. Maksudnya yang dalam masa sekarang ni, semasa punya proses progres akak dalam bisnes akak sekarang.
Okey, untuk yang terkini adalah kita akan buat promotion waktu Merdeka Oh, wow. Merdeka, Merdeka Day. Dan Okey. minggu 3 kita ada one gift yang istimewa, and then siapa kepada stokis tu, and then siapa nak jadi ejen hubungi Kak Daris. Kita ada one of surprise siapa nak jadi stokis dan ejen. Itu Wow. Okey. so Lagi Kak, apa lagi? Apa yang berlaku lagi selain daripada akak promosi untuk Merdeka? Apa lagi mungkin ada untuk harga ke ataupun akak bagi promosi luar biasa ke pada ejen-ejen akak? yes, yang tu dalam 31 Ogos lah, and then we'll be launching dalam 19 September because packaging kami new packaging. And then ramai orang nak tahu cerita Ciji Waisuku ni actually. Wah. So insyaAllah. InsyaAllah kita harap semua ni viral esok ni Waisuku ni. Selalunya orang dengar Waisuku ni naik motor je. Waisuku boleh makan lah. Kan? Yes. Actually dia Waisuku actually that is netizen is panggilan motor Dia kan Y15 untuk Yamaha. Betul. Tapi netizen yang sendiri yang mengatakan yang tu adalah Waisuku. So saya memberanikan diri untuk branding Waisuku ni. Tengoklah insyaAllah Yana. Mudah-mudahan geng-geng Waisuku ni boleh menyokong cheesy Waisuku. Wah, harap-harap kita harap-harapkan semua orang sokong Waisuku. Walaupun Waisuku motor tapi Waisuku makan ni apa? Tortilla ada, popiah cheese ada. Nampak? Pelik ni, lain macam ni. Ini challenge kan? Challenge betul nama Waisuku ni. Kalau kita harap-harap Waisuku ni dapat tembus semua pasaran. Mungkin kalau tak dapat boleh tukar sikit kan? Boleh tukar sikit tu kalau tak dapat lah. Tapi kalau dapat boleh masuk dalam apa nama trademark ke apa akan datang kan. Ada tak akak punya ni boleh ceritakan sikit bagaimana akak punya proses nak dapatkan apa satu macam modal, nak buat modal pusingan dari sejarah dia, maksudnya daripada akak modal sendiri ataupun akak pergi ke platform dalam dana kerajaan ke atau macam mana? Boleh tak jelaskan sikit bagi kita nampak lebih Okey, macam ni. Permulaan tu kita dapat hanya ada wang suku saja bermula dalam maksudnya dalam RM50 je macam tu. Wow. Tu sikit-sikit kan. So kita nak rolling balik. And then alhamdulillah saya sebab kita tak tahu tau. Setelah kita tahu ada bantuan-bantuan kerajaan, contohnya Fama, Mara, Jabatan Pertanian dan semua pihak kerajaan banyak yang boleh membantu kita, tapi ramai yang tak tahu. Itulah ada movement, ada bantuan, so senang kita nak maksud dia menjayakan lagi apa yang kita nak membangun dan memajukan produk kita ataupun memajukan perniagaan kita. Dia banyak bantu. Tapi kita cuma you know, if you get something free, you have to appreciate. You kena manfaatkan sebaik yang mungkin. Sebab kita tengok kepada luaran, tengok kepada orang yang tak ada apa-apa. Contoh dia adalah orang yang betul-betul nak niaga kan, tapi dia tak tahu nak pergi kat mana. Contoh Kak Daris yang dulu satu hari satu masa yang lampau tak tahu nak pergi ke mana. Tapi dengan izin Allah, dengan muka tak malu, saya selalu bertanya. Saya pergi ke sana ke sini, tang sana, tang ke sini, boleh habaq lah no. Boleh kan? Betul. So, jangan malu Jangan malu dan teruskan usaha dan waktu kita. Allah tahu apa niat kita. Kalau niat kita baik, insya-Allah. Satu lagi, silaturahim kita. Betul. Ada silaturahim kita, ada rezeki kita. InsyaAllah. Dengar tu kan? Maknanya kita jalinkan hubungan maksudnya ada silaturahim, alignment kita bagus dengan orang, maknanya adalah rezeki kat situ kan? Betul tak Betul. Okey. Maknanya proses-proses tu berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Jadi selepas akak bertukar kepada packaging yang sekarang ni daripada sebelum, apakah impact dalam bisnes akak? Apa yang terjadi? Alhamdulillah ada firstly masa pause. Masa tu tahu tak ada
one of their platform, I mean, saya tak tahu, dia dapat daripada Google, and then they call me up, and then dia daripada Sarawak. Saya beritahu dia I'm not ready yet for packaging because we get a new packaging. Dia cakap saya tak peduli. Dia cakap itu. So I need cheesy white supu. So dia cakap berapa? Dia nak 10 and then dia nak urgent. Saya tak tahu dia nak urgent sangat, and then masa tu I pakai packaging yang Q-Pack, okay? And then masa tu without speaker lah. Dia tak sabar lagi sebab dia nak rasa. So I appreciate with my customer. So I bagi tahu betul-betul sejujurnya. Dia cakap dia tak peduli. I just want to eat what is your products. Okay? So I packing and I cakap dia terus terang because I have to macam carry my branding, right? Kita kena jaga. Dia cakap dia nak sangat. So I rasa dia ni nak betul-betul sangat. So I cakap I'm very very sorry because tak apa, asalkan saya dapat. Okay, so I pause. I semua apa dapat. Dia cakap apa? Saya bagi, saya tak call dia call saya balik. Dia cakap, Kak Dari, saya cakap, Alhamdulillah. Sebenarnya saya nak nikah hari ni. Saya nak gunakan cheesy white supu tu, ya Allah, saya rasa ya dan saya dah ada event mulanya. Yes, dia tak beritahu saya. So saya rasa tak apa, for the next I repeat again. Dia cakap taste good packaging actually. So Alhamdulillah. So maknanya selepas akak bertukar ke packaging yang yang baru ni, dia punya impact dia tu memang nampak ada demand lah. Ada demand lah sekarang. Satu dia kalau dalam masa dulu saya pack packaging balang tu ada yang pecah, ada yang tembek, and then one more thing dia shaking, you know. Kopian dia kan terus penyek tau, dia akan pecah. Betul tak? If I do it on this packaging, so far saya ada untuk my customer yang di luar, dia cakap it's okay, tak ada masalah. So I rasa I'm so appreciate, and then Alhamdulillah lah, beruntung sangat. Sebab I tak nak jadi there is good solution for me, and then mana tahu there is good solution for ada usahawan, kita tak tahu siapa yang sama I mean ada masalah benda yang sama. There is good packaging for coach lah. Yes. And so there is good info for me. Okay. Itu dia maknanya akak punya proses tu nampaknya pelanggan akak ramai yang suka kan? Betul tak? Yes. Maknanya sepanjang akak punya tubuhkan akak punya perniagaan ni, produk-produk yang akak buat ni semuanya mendatangkan hasil yang Alhamdulillah, maksudnya pelanggan suka, ada repeat sale, impact dia tu demand sekarang ni sejak dah tukar packaging tu pun penting. Makanan berkualiti, packaging yang cantik, design pun cantik juga. Tu mungkin impact yang luar biasa dan nanti akan berlaku pada setiap yang kita dah buat kan. Alhamdulillah. Jadi ada tak akak punya maksud saya akak boleh bagilah 3 ke 4 ke 5 ke saranan akak advice kepada business owner yang untuk teruskan bisnes pada masa pandemik ni. Ada tak pendapat akak punya ni saranan akak? Sekarang zaman sekarang ni zaman-zaman yang struggle, kita survive, kita gila-gila kan dalam pandemik ni. MCO ni memang kita rasa ada yang meninggal terus, betul tak? Maksudnya meninggal bisnes, meninggal dalam dunia pun dah tak ada dah. Ada juga kita tak tahu kan. Jadi boleh tak akak bagi satu nasihat ataupun saranan akak pada business owner yang menghadapi pandemik ketika dia orang berniaga dalam time-time macam ni? Silakan kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Satu benda yang terjadi tu ada hikmah. Betul. Okay. Bagi saya bukan kepada owner-owner yang lain yang berkesan saya sendiri ada kesan sekali, tapi saya janganlah cepat cakap berputus asa,
Ambil cara solution yang boleh, at least boleh membantu kita walaupun tak banyak sikit tapi konsisten. Okay. And then betulnya nawaitu kita kepada Allah. Nawaitu kita kepada Allah. Sesuatu berlaku ada hikmahnya. And then struggle untuk kita apabila kita lemah, kita tengok muka anak kita ke, apa impian kita, and then kita tengok muka mak ayah kita ke, husband kita ke, apa tujuan kita sebenar. Dari situlah insyaAllah semangat kita akan lebih semangat yang lebih dan lebih insyaAllah. Yang satu niat kita kena betul lah, niat kita kena betul. Nawaitu Nawaitu kita Ya betul Dekid, nawaitu kita. And then satu lagi, jangan fikirkan benda yang dah terjadi, kita fikir balik. Benda yang dah jadi tu ada, kita buat satu is macam you buat terbaik. Okay, dia ada tanda satu marks. Let's say you ada one of negative way, jadi you down. You just move on. Yang you can teruskan, jangan tulis ke belakang, and then jangan dengar cakap orang. Jangan dengar cakap orang, you just go for it. Percaya you can buat, nawaitu itu yang betul. Yeah. Betul. Okay. Itu je kan. You kalah sekarang bukan berarti you kalah selama. Kalah selama-lamanya. Itu biasa kita dengar. Yes. Betul. You berdiam sekarang bukan berarti you kalah, berdiam mengalahkan diri. Betul. Tapi sebab itu adalah kemenangan. InsyaAllah. Deep ni memang ini dengar pun deep lah. Jangan kalah sekarang tu bermakna anda kalah selama-lamanya, tapi anda kena usaha betul-betul dengan dengan tekad macam mana anda nak berjaya. Jadi dalam kejayaan tu mestilah ada dia punya manis-manis dia, ada dugaan dia, macam-macam ada rintangan. Betul tak Kak? Jadi kalau anda nak teruskan. Tangisan dari mata adalah peneman hidup kita. Betul. Susah senang kita, Allah Ta'ala saja yang tahu. Betul. Tapi niat kita, Allah yang tahu. Maka jangan takut dan segan. Rezeki itu ada hak kita, Allah yang tentukan. Ya. Betul. Betul Kak. Jadi dengan semangat yang kental, kita kena teruskan perjuangan walaupun apa yang berlaku dekat kita sekarang ni, pandemik ke, MCO ke, gempa bumi ke, apa pun, kita nak teruskan hidup. Jika kita ada peluang, kita teruskan hidup dengan apa yang kita ada, kita bawa dengan amalan-amalan kita, ilmu-ilmu kita yang baik, kan? Betul tak Kak? Betul. Mana kalau ada ilmu-ilmu yang baik ni lah kita punya yang nak dibawa ni sebenarnya. Maksudnya untuk masa akan datang, masa depan, dengan ada ilmu ni kita boleh cari duit. Betul tak Kak? Skill-skill yang ada ni. Tapi kalau kita ada duit pun tak ada ilmu, tak guna juga. Jadi tak ke mana. Habis saja duit tu. Tiba-tiba dah habis duit tu. Belanja, duit yang ada, sekiranya ada rezeki lebih, timbalah ilmu. Kita mencari ilmu ni sampai bila-bila. Ada ilmu tu lah kita berdekat Tuan ke? Bertegak, lurus, berdiri dan terus berjalan. Betul. Kita ada ilmu, kita ada mentor, insyaAllah perjalanan kita tu betul dengan izin Allah. Betul. Itu yang penting sebenarnya. Yes, kena ada guru yang baik, yang betul, yang dapat guide kita. And then saya nak ingatkan satu lagi, sesiapa yang macam ada mengalami macam yang bagi negatif, yang bagi berbagai negatif, yang berbagai aspek dan faktor. Tak apa. Kita ambil secara yang positif dan doa kepada dewan-dewan tu, doa yang terbaik. Okay? Itu saja. Ambil yang positif. Yang negatif tak ambil positif. Negatif ambil positif. Itu je. Betul. Nawai tu pun kena niat jelas betul-betul kan. Jangan niat nawai tu kita tu nak rosakkan orang kan, mendengki semua kan. Nawai tu pun kena niat dengan jelas, dengan betul, dengan ikhlas, positif semua. Betul tak Kak? Ya, betul. Itulah dia sebut sikit akak punya ni. Mungkin akak boleh sharekan pada kami semua bagaimana akak punya proses
daripada production. Maksudnya production akak ni yang sedia ada sekarang ni, akak dah ada berapa orang akak punya kaki tangan. Akak punya teamwork untuk akak nak jayakan akak punya program hasil akak ni sekarang ni. Masa sekarang ni adakah dah ada staff ke ataupun macam mana? So cerita kat kami. Pada Veronik ni susah lah nak cakapkan kalau kita ada staff yang permanent sebab MCO kan, dan lebih sebab kadang mengambilkan kerja part-time saja. Dan kerja yang permanent adalah anak-anak saya sendiri. Itulah. Oh, okey. Maknanya akak punya tim-tim semua daripada ada anak-anak, dah ada kerja-kerja part-time lah Oh. Yes. Okey tu bagus juga. Dah zaman sekarang ni kan dah zaman dah kita tak boleh nak bergerak ke mana. Tak ada tim, tak ada apa semua kan. Jadi yang ada tim yang maksudnya tim tak ramai pun inilah dia. Maksudnya kita kena appreciate apa yang kita ada lah. Betul tak? Kita jalan dulu apa yang ada. Betul. Jangan putus asa, jangan lemah semangat. Teruskan perjuangan anda kan. Jadi dengan adanya semangat yang kental, ada ilmu, berbekalkan ilmu, mentor yang betul, guru yang betul, betul kan? Kalau betul. Tak ada guru yang betul pun susah kan? Kita pun nak kena cari guru yang betul, guru yang jelas ni, guru yang betul-betul boleh bantu kita sebab kalau kita tak ada guru, tuan kita tak tahu mana hal kita. Betul tak aku buat ni? Macam mana cara ni betul ke tak? Ada dia kalau kita berguru ni, macam kita mengaji lah. Taranum kita betul tak? Yang mana yang menipis, macam tu juga cerita kan. Jadi kita kalau kita kata orang kalau kita berjaya ni kita kena berkawan dengan orang berjaya. Okey. Itu sahaja Kak. Ada tak nasihat yang lebih power lagi ke untuk pendengar-pendengar kita ataupun kepada business owner yang melihat kita punya streaming ni Kak? Mungkin Kak ada lagi ke nasihat-nasihat untuk kata-kata akhir? Okey, sekarang ni memang kita tahu semua seluruh dunia ni dengan wabak COVID-19 ni. Kita janganlah cakap down, move on, hidup sentiasa cakap hiduplah cara apa yang ada dan apa yang kita hadap ni kita hadaplah dengan sebaik-baik yang mungkin dan dia menjadi yang baik. Sebenarnya kita nawai itulah teruskan, jangan putus asa dan cepat putus asa dan teruskan insyaAllah tu. Dan kepada usahawan yang dah tak tahu kat mana nak mendapati packaging yang elok, yang cakap memang puas hatilah, yang cantik, yang selamat, yang fleksibel, menarik, QPax. Oh wow. Terima kasih Kak kerana promote kita. Okey. Kita punya rancangan streaming kita ni sebenarnya tak adalah panjang sangat, 1 jam je Kak. Saya dah curi masa Kak sebenarnya, tapi kita buat benda ni supaya untuk dapatkan impact yang luar biasa lah kepada business owner punya produk. Jadi kita sharing benda ni sebenarnya ini bukti kami bukti QPax. Kami dah banyak dah ramai kami bantu business owner di Malaysia ni, lebih daripada beratus-ratus orang. Mungkin dah nak capai 1,000 business owner yang dalam sasaran kami sebenarnya dalam tahun ni sebenarnya kami nak capai 1,000 usahawan. Kami nak bantu bagaimana kami nak tukarkan daripada packaging mereka yang cara lama, mungkin kita nak lebih cara baru sebab zaman sekarang ni dah zaman kita tak jangka akan datang apa jadi zaman apa kita tak tahu. Dulu bila kita dengar cerita dia dari zaman wawasan 2020 daripada Tun Mahathir dulu, kita anggap bila masa tu saya ingat lagi zaman tu saya duduk dengar bila lah nak capai 2020, tak sabar nak tengok zaman tu kan, zaman 2020 kan. Bila dah sampai zaman 2020 tak ada apa benda pun. Dia orang kata kapal kereta pun boleh terbang kan, tapi saya tak nampak pun kereta terbang dekat mata saya sekarang ni. Jadi kita tak boleh jangka tapi yang kita nampak hanya pandemik dan COVID MCO je kan yang datang sekarang. Jadi luar jangkaan kita daripada yang kita fikirkan daripada awal. Jadi mungkin dengan adanya semangat ni kita jangan fikirkan apa akan jadi, biar kita bawa ilmu kita dengan baik, teruskan perjalanan anda dan perjuangan anda tu sampai ke tahap mana yang boleh. Lepas tu mungkin ada lagi esok kita boleh lantik kita punya waris-waris kita ataupun leader-leader kita untuk drive kita punya
kita punya perniagaan ya. Betul tak Kak? Ya. So betul. mungkin saya pun tak berkesempatan untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya audience, penonton-penonton kita di rancangan ni. Ada yang komen-komen, terima kasih kepada semua tim-tim QPAC dan juga tim-tim daripada akak juga sikit, ada serba sikit kot kan yang share-share kan tu kita punya streaming. Dan ada juga soalan-soalan kat atas, tapi saya dah ajukan soalan tu pada akak tadi. Soalan-soalan yang dia orang bagi kan yang atas tu. Impact setelah bila dah tukar packaging tu semua dah ada. Tapi hari ni soalan tak banyak. Cuma kita lebih nak mempromosi atau memperkenalkan akak punya bisnes, produk akak ni. Itu saja. Jadi mungkin kita dah berakhir dengan kita punya rancangan ni. Dan hampir pukul 4 minit dah berlalu, dah hampir sejam dah. Alhamdulillah jayanya kita punya rancangan petang-petang bersama Cat. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Daris selaku founder Salam Global, pengusaha makanan ringan Y-Suku punya produk. Apa yang anda tahu, anda ingat Y-Suku dulu. Lepas tu anda boleh tahulah apa dia punya produk. Tortilla ada, semua ada mungkin esok ada lagi 2-3 jenis lagi kan. Itulah kita tak tahu kan. So terima kasih kepada Kak Daris yang support kami dan luangkan masa bersama saya petang ni dalam rancangan petang-petang bersama Kat. Terima kasih Kak. Okey, satu lagi yang cakap. Silakan. Sampaikan kepada Madam Cat. Saya nak satu slogan saya nak bagi dekat dia. Silakan. Boleh tak? Boleh. Okay. Saya rasa dia dengar sekarang. Mungkin dia sedang melihat. Madam Cat. Madam Cat, Sabah boleh bah. QPAC ni the best. Boleh. Wow. Sabah kan. Selamat baju jaya My Cat. Okey. Wow. Terima kasih. Ni untuk Madam Cat. Okey Kak, terima kasih banyak-banyak Kak kerana sudikan luang masa pada rancangan kami petang ni. So saya doakan dan saya harap perniagaan akak maju jaya, semoga kaya dan berjaya, dapat memberikan manfaat kepada orang lain juga. Amin. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Okey, itu sahaja kami punya sesi talk show kami bersama business owner yang mula berkecimpung dalam perniagaan makanan ringan. Jadi semangat beliau tu memang tak jangka dia pada modal RM50 modal RM50 menjadi sekarang ni dah lebih daripada tu. Alhamdulillah, tekad dia untuk berjaya nak sara untuk family saja, tapi dah lebih daripada tu sekarang. Alhamdulillah. Jadi kita harap semua benda ni dapat memberikan satu impact dan inspirasi kepada anda. Jangan putus asa, jangan terlalu memikirkan, jangan down, jangan terlalu fikirkan negatif kepada diri sendiri. Jadi lebihkan committed dalam apa yang anda nak buat. Buat apa saja, tak kisah pada zaman struggle ni. So setakat itu saja pada petang ni. Kita jumpa lagi pada esok hari. Mungkin saya ada talk show bersama dengan business owner yang daripada Johor Bahru nanti esok. Jangan lupa jumpa esok. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.